Kalau bagi saya rasa bangga sangat sebagai orang asli dan tak ada beza pun, semua sama je kan. Kaum-kaum lain pun semua pakai baju, cuma dulu sahaja yang berbeza sebab orang-orang dulu kan diorang tak adalah pakai baju, diorang cuma pakai cawat, lepas tu kain pun guna kulit kayu. Tapi bagi macam sekarang, semua tak ada beza, sama sahaja. So tak ada yang macam nak rasa malu, nak rasa orang nak ejek ke apa ke, tak ada. Jadi bergantung kepada minat tu. Minat dan dia kalau sekali minat dalam bilik je tak guna juga. Minat tu dia kena keluarkan lah. Sebenarnya kita ni tak yakin. Saya buat ni tak boleh jadilah, tak betul lah, apalah. Kesungguhan tu tak ada. Bila orang tu tak ada kesungguhan, kita tak boleh buat apa. Macam kucing tu dah kenyang, nak bagi ayam seekor pun tak nak makan. Dan ibarat dia macam tu lah. Pasak Bumi kali ini membawa kita ke kampung orang asli Pusraya, Simpang Pulai Perak. Terdapat lebih kurang 500 orang asli yang terdiri daripada orang asli Temiar dan Semai masih tinggal di perkampungan ini. Penduduk di sini masih mengekalkan budaya asal mereka walaupun sudah menikmati pelbagai faedah pembangunan negara. Rata-rata penduduk di sini bekerja di kampung ini sebagai peniaga, mencari hasil hutan dan ada juga bekerja di pelbagai industri di bandar kerana Simpang Pulai berada berdekatan dengan Bandar Ipoh. Walaupun kehidupan masyarakat orang asli di sini mulai dilimpahi dengan arus kemodenan, namun suasana penghidupan mereka melalui cara hidup, budaya dan adat resam masih terpelihara. Nama saya Ayub bin Alang. Saya berumur genap tahun ni 50 tahun lah. Dan saya berturunan orang asli. Dan juga saya sebagai ketua kampung Tok Batin Kampung Pusraya di sinilah. Penduduk Kampung Pusraya yang di bawah saya jaga ni adalah 500 orang lebih. Dan juga sumber pendapatan orang ada yang kerja dekat luar, kerja di kampung hasil-hasil hutan dan juga adalah income yang lain itulah, contohnya orang menyaga, kraft tangan, persembahan dan macam pihak jabatan akan buat demo masakan dan sebagainya lah. Pembangunan di Kampung Pusraya bermula dalam saya jadi Tok Batin lah. Selama saya jadi Tok Batin, bermula yang naik aktif pada tahun 2011. 2011 boleh dikatakan seluruh negeri Perak, kampung orang asli sikit sebanyak orang akan mendapatlah manfaat bangun bantuan rumah, jalan, sekolah, air dan premis penjagaan, dan ada juga usahawan-usahawan daripada orang asli yang kira sebahagian berjaya lah. Di segi sejarah suku kaum sini sebenarnya dan juga bercampur dengan Semai. Jadi kalau ikut daripada tu kita tengok berbeza lah sikit. Jadi walaupun berbeza, bila dah duduk sini, kalau contohnya Semai duduk sini, dia ikut adat sini lah. Contohnya daripada adat kebumian dan ada kahwin dan tutur cara perkahwinan dan sebagainya, memang dia akan ikut adat sinilah. Sebab orang asli macam tu. Kampung ni lain, kampung lain adat dia. Nama saya Dayanti binti Ayub. Umur saya 23 tahun. Saya berasal dari Kampung Pusraya dan saya bersuku kaum Temia.
kuih Camnem tu kita buat tak kira ikut menu ke apa, kita akan buat untuk makanan setiap hari bagi orang asli. Nama saya Aju, anak lelaki Alang. Umur saya 50 tahun ni. Asal ni memang sinilah kampung Puih Raya. Keturunan orang asli, suku kaum Temia. Masyarakat kampung di sini sangat menjaga tradisi kehidupan masyarakat orang asli dan salah satu budaya warisan yang dipelihara adalah makanan tradisional orang asli. Antara warisan khazanah makanan tradisional orang asli yang sangat terkenal adalah Kewai Camnem, iaitu sejenis makanan yang berasaskan daripada ubi kayu. Makanan tradisi orang asli iaitu Kewai Camnem atau ubi kayu bakar yang dikatakan makanan wajib yang perlu ada pada setiap musim perayaan. Bagi menyediakan masakan Kewai Camnem ini, bahan utama yang diperlukan adalah mendapatkan buluh. Sama seperti masakan lemang, masakan Kewai Camnem juga menggunakan buluh sebagai bekas masakan yang perlu dibakar dan ubi kayu yang mudah didapati di sekitar hutan yang berdekatan di kampung ini. Saya dah biasa masuk hutan sejak daripada kecil dahulu sehinggalah saya dah besar sekarang. So, bila masuk hutan memang tak rasa apa-apalah, memang rasa selesa, okey semua. Masa nak cari buluh memang agak susah sebab kita kena pilih buluh tu yang buluh betul-betul okey, sebab kita takut kadang-kadang dari luar memang kita nampak okey tapi kadang dalam ada yang berlubang, ada yang berair, so maknanya kita tak boleh guna. Susah kita nak cari buluh. Semasa proses kita nak pergi cari buluh tu pun kita kena seberang sungai dahulu, lepas tu masuk dalam hutan, lepas tu kita kena cari buluh, kita kena pilih buluh dahulu, lepas tu barulah kita ambil buluh, kita kena buang miang-miang dahulu, lepas tu kita bersihkan bahagian dalam, barulah kita boleh isi ubi kayu, kita letak dekat dalam tu baru kita boleh bakar. Ubi ni dia banyak jenis. Yang semalam tu kita kurit tu nama dia ubi minyak lah. Tapi dia jenis ubi banyak. Ada ubi tungsan, ubi besur, ubi pisui, dia banyak jenis. Ubi dalam bahasa orang asli namanya kuai ya. Kuai macam semalam tu kuai lemak. Kuai lemak. Dia satu jenis kan. Tapi jenis yang lain tu dia banyak jenis. Dia jenis ubi ni ada 3-4 jenis ubi lah. Lemak, besur, tungsan, senabar. Okey, kita buat kuih Camnem ni dia jenis ubi tak kisah apa jenis boleh. Cuma kita yang ambil buluh tu buluh ni lah. Buluh puwak. Buluh puwak dengan buluh piul. Buluh puwak, buluh piul, lagi daun lar lah. Daun lar, daun ud. Dalam bahasa orang asli daun ud dengan lar. Buluh tu kalau kita nak ambil, kalau bawah sangat pun tak boleh, atas sangat pun tak boleh. Kita ambil tengah-tengah lah, biasa. Lagipun kita cari yang nipis sikit. Pasal kalau kita cari tebal sangat, dia nak masak lama. Kalau nipis sangat pun kita takut terbakar. Daun tadi namanya daun lar dengan daun ud, kita buat daun tu untuk nak senang lah. Macam daun pisang ni bukan tak boleh tak. Tapi kalau kita potong takut terkoyak semua. Lagipun orang dulu memang pakai daun lar. Tengok tempat lah. Tengok tempat. Kalau tempat ada daun tu senang lah. Kalau tak ada kena carilah, susah juga. Apabila ada sesebuah majlis keramaian yang akan diadakan di kampung ini, maka seluruh penduduk kampung, terutama dari kaum wanita, akan bergotong royong untuk mencari bahan-bahan bagi menyediakan juadah Kewai Camnem. Bagi penyediaan awal, masakan Kewai Camnem ini adalah satu kemestian untuk menyediakan dapur khas
bagi memasak ubi kayu yang dimasukkan ke dalam buluh. Ubi kayu ini dimasak menggunakan kaedah seperti membakar lemang, tapi tidak mengambil masa yang lama. Hanya memerlukan sekitar 30 minit sahaja dan ia dibakar dengan diletakkan secara mencondong. Seterusnya, ubi kayu yang dikupas kulitnya harus diparut halus dengan menggunakan duri batang rotan serta dibalut dengan daun lar dan tidak perlu ditambah air atau santan kerana ia mampu dimasak menerusi air semula jadi yang terkandung di dalam batang buluh. Ya, memang agak susah sebab kita nak parut ubi tu kita kena berhati-hati. Kalau tidak, boleh terkena tangan dengan duri, boleh menyebabkan luka lah. Okey, lepas kita parut, barulah kita perah bagi kita keluarkan macam susu getah-getah ubi supaya ubi tu tidak pahit. Lepas kita perah, baru kita parut lagi sekali. Sambil kita parut, kita kutip-kutip ranting-ranting tengah ubi. Lepas tu kita pastikan yang ubi tu betul-betul bersih. Barulah kita masukkan dalam buluh, lepas tu baru kita bakar. Ya, agak susah sebab kita kena lipat daun tu dengan kemas, dengan betul-betul. Lepas tu kalau kita salah lipat, ubi akan jadi terkeluar. Lepas tu bila dah masak, ubi dia jadi macam tak okey lah untuk nak makan. Bila bakar tu, api tu kena pasang betul-betul. Lepas tu baru kita letak, kita bagi buluh tu jadi arang. Lepas tu baru kita buang api-api tu, kita macam ambil yang abu-abu sahaja untuk bagi ubi tu betul-betul masak. Supaya tepi-tepi bahagian ubi tu taklah bakar. Nama ubi tu kita panggil keboy. Hari ini kalau kita nak buat contohlah jenis ubi tu, macam kita nak masak kan, dia banyak jenis lah. Kita panggil dalam bahasa orang asli, kita panggil ciek. Ciek tu kena bakar lah. Ciek, kita parut tu dalam bahasa orang asli kita kin, rebus sama. Kita rebus lah. Ataupun kita goreng. Or kuih kemnem lah. Kalau ubi yang kita sudah peram tu kita panggil kuih kemnem. Tapi kuih kemnem ni kita masak tengok bila keperluan lah. Bila keperluan tu kita masak lah. Ataupun dia lebih tarikh. Lebih tarikh ubi kayu tu baru kita buat apa kuih kemnem lah. Kalau ubi tu dia tak pahit, dia elok, boleh kita masak biasa lah. Kita masak rebus, goreng ataupun kita bakar lah. Okey, bila ubi dah siap, kita bakar. Lepas tu kita belah, lepas tu potong macam kita potong macam lemang lah. Lepas tu baru kita makan. Kalau mula-mula lepas siap bakar, ubi tu masih lembut. Bila lembut, kita makan pun sedap sebab kan baru lagi kan. Kalau bila kita dah simpan lama, dalam sejam, 2 jam, ubi tu jadi keras. Kita kena makan secara cermat lah. Takut kita tercekik ke sebab ubi tu kan dah jadi keras. Lepas tu kita kena makan berhati-hati lah. Makan ubi selalu kita cicak dengan sambal ikan bilis, ikan masin, ikan rebus. Kuih kemnem ni kita buat, tapi kebanyakan orang dulu masa ni lah. Masa contoh nyambut tahun, hari perayaan, memang masa tu kita buat lah. Ni kuih kemnem tadi, mereka peram dalam masa 3 hari. Lepas tu mereka ambil parut apa semua. Mereka baru ni lah bakar lah. Antara tarikan unik yang juga terdapat di kampung orang asli Pusraya ini adalah sejenis alat muzik seruling hidung atau pensol. Alat muzik seruling ini dimainkan dengan menggunakan hidung, di mana si pemain akan menyumbatkan sebelah lubang hidungnya dengan daun atau secepis kain, manakala yang lagi sebelah lubang hidungnya digunakan untuk meniup pensol. Alat muzik ini dikategorikan sebagai alat aerofon
yang selalunya hanya dimainkan oleh masyarakat orang asli Senoi, sama ada untuk acara pesta keramaian dan bagi mengisi masa lapang. Usaha demi usaha terus dijalankan oleh masyarakat asli kaum Senoi dalam memberi pendedahan dan pengajaran kepada masyarakat muda orang asli agar teknik permainan alat muzik ini dan seterusnya warisan budaya ini dipertahankan. Okey, muzik ni bukan apa saya minat satu, saya boleh buat lagu. Kedua, sebenarnya benda ni boleh menghiburkan kita lah, hati kita. Kalau kita rasa boring apa semua, rasa gelisah ke, bila main ni dia boleh mententeramkan lah kita punya emosi. Dan juga yang saya minat, macam lagu-lagu yang saya buat ni, saya ilhamkan bukan begitu saja. Saya duduk makan, duduk diam, naik keluar ilham tak. Dia berpandu daripada alat muzik. Bila bunyi dia keluar macam tu, kita nada yang macam tu, macam ni saya nak buat lagu. Jadi dalam persembahan saya, lagu memang saya ilhamkan daripada sokongan lah muzik. Berbahan macam ni ataupun keindahan, suasana, pemandangan, dia macam tu. Okay, jadi bunyi dia tak sama. Bunyi dia. Okay, yang ni bunyi dia tak sama. Walaupun lubang sama ke apa, buluh memang buluh satu jenis buluh lah. Di bunyi dia ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang garing. Kan kita boleh senang. Dia macam tu lah. Itu dia boleh membantu kita lah. Yang ni garing, Pak. Itu lagu semalam. Yang tu pun samalah. Bunyi dia cuma ada kuat, ada tak kuat. Angin naik, pernafasan kita hembus lah. Hembus jangan bagi ngam-ngam, dia kena bagi sikit. Dia langgar lah. Yang bila langgar tu bunyi dia macam tu. Dan juga sini lubang ni, lubang ni. Jadi lubang atas ni lain, lubang bawah ni lain, tak sama bunyi dia. Kena tutup, kena buka. Tutup, kena buka. Buluh ni pun sebahagian buluh lah. Kita boleh buat buluh. Kalau dekat bukit-bukit, gunung-gunung tu dapat buluh suor, buluh luhew. Kalau dekat lembah macam ni, buluh liang, buluh fiul. Dan juga saya ni bukan buluh apa pun, buluh lumang. Buluh lumang, anak buluh lumang. Saya try buat lah. Yang orang cakap yang gunung tu boleh, saya try yang ni pula. Maknanya apa yang ada ni semuanya boleh. Cara dia macam ni. Tekan, tutup, buka satu-satu lah. Dia akan bunyi tu akan pergi sana lain, pergi sini lain. Napas tu kena cukup. Napas tu paling penting, kena cukup. Macam tu lebih kurang. Lagi ini tak boleh main. Bila mood kita ada baru sedap main. Dia macam tu, ikut mood kita. Kalau bagi saya rasa bangga sangat sebagai orang asli dan tak ada beza pun, semua sama je kan. Kaum-kaum lain pun semua pakai baju, cuma dulu sahaja yang berbeza sebab orang-orang dulu kan diorang tak adalah pakai baju, diorang cuma pakai cawat, lepas tu kain pun guna kulit kayu. Tapi bagi macam sekarang semua tak ada beza, sama sahaja. So tak ada yang macam nak rasa malu, nak rasa orang nak ejek ke apa ke, tak ada. Semua bidang lah saya terlibat, tak kira tarian, macam masakan, anyaman, semua saya belajar. Sebab kalau tak belajar, sampai bila nak kekalkan adat budaya sebagai orang asli? Budaya dan warisan orang asli kalau kita tak kekalkan, memang akan pupus lah. Kita kena
perlu semaikan semangat jaga tradisi, kena belajar, kena simpanlah adat budaya sehinggalah kita pada generasi yang akan datang pun kalau boleh diorang pun kena belajarlah juga untuk tradisi kaum kita sendiri. Kita kalau boleh apa adat budaya orang asli ni kita nak kekal lah. Kira bukan setakat kampung ni saja, kampung lain-lain pun kalau boleh kita nak kekal budaya tradisional orang asli lah. Kalau boleh. En dunia dola ye ios. En anula juga ye jadi raya. Sejak ti ames ye ines keindahan men juhuk men sela. Ulah sampai bila lah men juhuk sela do akan kekal. Ye bangga sangat-sangat jadi seng oibek. Ye akan dipertahankan adat resam nenek ajuk ayak ye. Joklah pertahankan warisan men ajuk ayak Kalau bukan kabel, cok lagi yang akan memperloi adat budaya Nadolah bumi ye, nadolah kelotek ye. Weta